Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 4 akan membentangkan tentang esei yang bertajuk Kelestarian Bahasa Suluk. Nama saya Putri Gazrina binti Abdul Aziz dan saya akan membentang ataupun memberitahu tentang bahasa suluk. Bahasa suluk merupakan bahasa salah satu bahasa yang terdapat di Sabah. Uh, Bahasa Suluk ni dia berasal dari Kepulauan Sulu di selatan Filipina dan juga masyarakat Suluk telah lama menetap di kawasan pantai timur Sabah seperti Sandakan, Sempurna, Ladatu dan Tawau. Bahasa Suluk bukan sahaja berfungsi sebagai alat komunikasi harian, malah digunakan dalam pendidikan tidak formal, adat istiadat, dan upacara keagamaan. Bahasa ini turut mencerminkan warisan maritim dan sejarah perdagangan masyarakat Suluk, serta membantu mengekalkan hubungan antara generasi. Walaupun telah dipengaruhi oleh bahasa lain seperti Melayu, Kadazan Dusun, Bajau, dan Tagalog, bahasa Suluk tetap menjadi simbol penting kepada jati diri dan masyarakat Suluk dalam lanskap Majmuk Sabah. Usaha melestarikannya amat penting bagi memastikan kesinambungan budaya, nilai tradisional, dan warisan bangsa Suluk ni dalam era globalisasi masa kini. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, saya Nur Fatsila binti Bahrin akan membentangkan peranan media massa dalam usaha melestarikan bahasa suluk ini. Peranan media massa seperti program media yang terdiri daripada media elektronik, platform digital, dan penerbitan bahan bacaan mampu menjadi ejen penghubung antara warisan tradisional dengan teknologi moden dalam usaha menjaga bahasa suluk. Yang pertama ialah program media, iaitu media elektronik dan platform digital. Media elektronik yang terdiri daripada televisyen, radio, dan podcast mampu menayangkan berbagai jenis kandungan dalam bahasa suluk seperti drama tempatan, cerita rakyat, lagu tradisional, dan sebagainya. Melalui platform digital seperti Instagram, Facebook, TikTok, di sini orang ramai dapat membuat atau menghasilkan video, vlog, dan dokumentari dalam bahasa suluk yang dapat diposting dalam aplikasi ini. Selain itu, kolaborasi media massa dengan penduduk setempat juga penting dalam menghasilkan kandungan yang tepat dan keaslian sumber yang terjamin. Hal ini bagi mendapatkan informasi yang lebih tepat, dan hal ini dapat dilakukan dengan membuat liputan semasa berlakunya festival bahasa, pertandingan pidato dalam bahasa suluk, dan aktiviti kebudayaan setempat iaitu etnik suluk. Dan yang terakhir iaitu penghasilan bahan bacaan seperti artikel, cerita pendek, puisi, dan berita tempatan dapat dalam bahasa suluk dapat mengekalkan lagi bahasa suluk ini. Dan penerbitan melalui surat khabar tempatan, majalah komuniti atau laman sawang berbahasa suluk juga mampu meneruskan dan menjaga bahasa suluk ini. Penerbitan buku kanak-kanak, novel, komik dalam bahasa suluk dapat menarik minat golongan muda untuk mempelajari dan mengekalkan serta menerapkan bahasa suluk dalam diri mereka. Di samping itu, Perkamusan Bahasa Sukuan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sabah juga telah membuat kamus yang khas untuk bahasa-bahasa etnik yang ada di Sabah. Seterusnya ialah pendidikan tidak formal. Definisi. Ia merujuk kepada pembelajaran yang berlaku di luar institusi rasmi seperti kelas komuniti, aktiviti pembelajaran budaya, pengajian agama, dan serta interaksi sosial dalam keluarga dan komuniti. Menurut UNESCO 2012. Dalam usaha memupuk pendidikan tidak formal ini ialah interaksi sosial dalam keluarga dan komuniti melalui komunikasi harian, kelas bahasa suluk di pusat komuniti atau rumah ibadat, mengadakan aktiviti kebudayaan seperti pertandingan bercerita dan menyanyi dalam bahasa suluk. Dia ada beberapa cabaran, antaranya ialah kekangan kewangan untuk menjalankan aktiviti, kekurangan bahan bertulis dalam bahasa suluk, pengaruh bahasa dominan seperti bahasa Melayu dan Inggeris, dan akhir sekali ialah stigma sosial terhadap bahasa minoriti. Ini juga ada beberapa cadangan terhadap pendidikan tidak formal, antaranya ialah kerjasama antara komuniti, badan bukan kerajaan seperti NGO, serta institusi pendidikan. Dasar kerajaan yang menyokong kepelbagaian bahasa dan kebudayaan. Seterusnya ialah latihan pengajar tempatan, dan akhir sekali pembangunan bahan bantu pengajar.
Salam sejahtera. Pada hari ini saya ingin berkongsi mengenai kemerosotan bahasa suluk dalam kalangan generasi muda. Pertama, pewarisan bahasa semakin terputus. Ramai ibu bapa suluk pada hari ini tidak lagi menggunakan bahasa ibunda mereka dalam komunikasi seharian. Sebaliknya, mereka memilih menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris kerana dianggap lebih berguna untuk pembelajaran dan masa depan anak-anak mereka. Hal ini menyebabkan proses pewarisan bahasa secara semula jadi tidak lagi berlaku. Kedua, generasi muda semakin hilang jati diri. Disebabkan kurang pendedahan sejak kecil, ramai anak-anak suluk tidak memahami atau bertutur lagi dalam bahasa sendiri. Mereka lebih fasih dalam bahasa lain dan akhirnya menjadi asing terhadap budaya dan asal-usul mereka. Ketiga, kurangnya sokongan institusi. Bahasa suluk tidak lagi diajar secara rasmi di sekolah dan bahan pembelajaran seperti buku ataupun aplikasi juga sangat terhad pada masa kini. Ini menyukarkan lagi generasi muda untuk mempelajari atau mempraktikkan secara formal bahasa ibunda mereka. Kesimpulannya, jika tidak ada usaha bersama dari keluarga, institusi pendidikan ataupun masyarakat sekitar, bahasa suluk mungkin akan pupus suatu hari nanti. Oleh itu, marilah kita bersama-sama bertindak sekarang untuk menyelamatkan bahasa ini sebagai warisan berharga untuk generasi akan datang. Sekian dan terima kasih. Maka kita terfikir bagaimana nasib bahasa suluk pada hari ini. Bahasa ini bukan sahaja sekadar kata-kata, tetapi warisan, budaya dan identiti masyarakat suluk. Tetapi malangnya, ia kini semakin merosot dan puncanya datang dari berbagai arah. Yang pertama sekali, dalam sistem pendidikan, bahasa suluk hampir tidak digunakan langsung. Di sekolah, anak-anak diajar dalam bahasa Melayu dan Inggris, ataupun bahasa lain seperti Tamil dan Cina. Tambahan pula, tiada pula buku atau silibus rasmi yang berada dalam bahasa suluk. So, akibatnya, ramai generasi muda kini tidak lagi fasih dalam bahasa tersebut. Yang kedua, media dan teknologi juga menyumbang besar. Televisyen, internet, media sosial, semuanya dalam bahasa dominan seperti Inggeris dan bahasa Melayu. Bahasa suluk semakin terpinggir. Dalam dunia kerja pula, fasih dalam bahasa dominan dilihat sebagai kunci kejayaan, menyebabkan bahasa suluk hanya tinggal di rumah, kalau masih ada. Yang ketiga, bila keluarga berbangsa suluk berpindah ke bandar atau ke luar negara, mereka mula menggunakan bahasa lain mengikut tempat yang mereka berada untuk menyesuaikan diri. Lama-kelamaan, bahasa suluk tidak lagi diturunkan kepada anak-anak. Ia hilang perlahan-lahan dalam diam. Kalau kita tidak bertindak sekarang, kita bukan saja kehilangan satu bahasa, kita akan kehilangan jiwa dan sejarah satu bangsa. Bahasa suluk layak untuk dilestarikan, bukan dilupakan. Hai dan salam sejahtera. Tajuk pembentangan saya ialah cabaran mengekalkan bahasa suluk dalam era globalisasi. Bahasa Inggris kini menjadi bahasa global yang dominan, terutamanya dalam pendidikan, pekerjaan, dan teknologi. Menurut Nuriah Muhammad 2005, lebih 80% maklumat di internet menggunakan bahasa Inggris. Hal ini menyebabkan bahasa ibunda seperti bahasa suluk semakin terpinggir. Menurut Darmia dan Syari 2019, di Sabah, walaupun bahasa Inggris bukan lagi bahasa rasmi sejak tahun 1973, ia masih digunakan secara meluas dalam sektor swasta. Ini menjadikan bahasa Inggris kekal penting dalam urusan pekerjaan. Sikap masyarakat dan ibu bapa juga menyumbang kepada kemerosotan penggunaan bahasa suluk apabila mereka lebih mengutamakan bahasa Inggris demi masa depan anak-anak. Akibatnya, generasi muda semakin kurang fasih dan mereka tidak tahu bahasa mereka sendiri. Bahasa suluk kini semakin kurang digunakan di rumah, sekolah dan komuniti. Jika keadaan ini dibiarkan, kita bukan saja kehilangan satu bahasa, tetapi juga warisan budaya dan jati diri masyarakat suluk.
Oleh itu, penting untuk kita memelihara bahasa ibunda demi mempertahankan identiti dan maruah bangsa. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Negatif masyarakat yang sering mengaitkan bahasa suluk dengan isu pendatang asing, terutamanya dari selatan Filipina. Walaupun ramai penutur bahasa suluk merupakan rakyat Malaysia yang sah dan lahir di Sabah, mereka lebih sering dianggap sebagai orang luar hanya karena bahasa yang digunakan. Keadaan ini telah menyebabkan diskriminasi sosial termasuk di sekolah, tempat kerja dan juga dalam institusi kerajaan. Disebabkan tekanan ini, ramai ibu bapa memilih untuk tidak mewariskan bahasa suluk kepada anak-anak mereka karena bimbang akan stigma yang diterima. Persepsi yang salah ini menjadi penghalang besar kepada sebarang usaha untuk mengangkat bahasa suluk sebagai sebagian daripada warisan negara. Poin yang kedua pula adalah kebanyakan laporan berita cenderung mengaitkan komuniti suluk dan bahasa mereka gunakan dengan unsur negatif seperti jenayah, keganasan atau isu keselamatan. Contohnya selepas insiden Datu pada tahun 2013, istilah seperti pengganas Sulu digunakan secara meluas tanpa membezakan antara kumpulan militan dan komuniti suluk keseluruhan. Hal ini memberi kesan yang besar kepada persepsi umum dan membentuk imej negatif terhadap bahasa suluk. Pada masa yang sama, representasi positif bahasa media dari segi dokumentari, drama dan maupun program dan budaya. Akibat ramai anak muda suluk berasa malu dan tidak yakin untuk bertutur dalam bahasa ibunda mereka di tempat awam. Saya Nurina, saya akan membentangkan tentang cabaran, yaitu kurangnya dokumentasi dan bahan bacaan. Bahasa ialah alat komunikasi yang bukan sahaja menyampaikan maklumat, tetapi juga mencerminkan warisan budaya, sejarah, dan identiti sesuatu kaum. Dalam konteks masyarakat suluk di Sabah, bahasa suluk merupakan simbol penting jati diri etnik ini. Ketiadaan dokumentasi yang sistematik menyebabkan bahasa suluk berisiko untuk pupus secara perlahan-lahan. Tidak banyak usaha yang dilakukan untuk merakam, mengkaji, atau menyusun struktur bahasa, kosakata dan variasi dialek bahasa ini. Hal ini berbeza dengan bahasa-bahasa yang lain, yang telah didokumentasikan secara meluas dan dijadikan sebagai bahan rujukan pendidikan. Selain dokumentasi, kekurangan bahan bacaan seperti buku teks, cerita rakyat, puisi tradisional, serta bahan pendidikan dalam bahasa suluk juga memburukkan keadaan. Bahasa yang tidak digunakan dalam bentuk bertulis akan kehilangan nilai penggunanya dalam sistem pendidikan dan komunikasi formal. Keadaan ini mendorong ramai penutur muda untuk lebih mengutamakan bahasa Melayu atau Inggris, terutamanya dalam konteks pembelajaran dan pekerjaan. Seterusnya, antara punca utama kepada masalah ini ialah kurangnya inisiatif daripada pihak berkuasa tempatan, institusi pendidikan dan badan budaya untuk memartabatkan bahasa suluk. Selain itu, kekurangan tenaga pakar linguistik yang mengkhusus dalam bahasa-bahasa etnik juga menyukarkan usaha pendokumentasian secara profesional. Sebagai kesimpulan, kekurangan dokumentasi dan bahan bacaan merupakan antara cabaran paling kritikal dalam memastikan kelestarian bahasa suluk. Sebagai kesimpulan, kelestarian bahasa suluk merupakan tanggungjawab bersama yang memerlukan komitmen yang tinggi daripada pelbagai pihak, termasuk masyarakat, media, serta institusi pendidikan dan juga kerajaan. Bahasa ini bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga lambang identiti dan warisan budaya yang unik dalam kepelbagaian etnik Malaysia. Namun begitu, pengaruh globalisasi, dominasi bahasa antarabangsa dan juga persepsi negatif terhadap bahasa minoriti ini telah menjadi ancaman besar kepada kelangsungan bahasa suluk. Oleh itu, usaha melestarikan bahasa suluk harus merangkumi pendidikan yang tidak formal di rumah, penghasilan bahan bacaan dan dokumentasi, penggunaan media massa serta dasar kerajaan yang menyokong pembangunan bahasa etnik suluk.
Dengan langkah-langkah proaktif dan sokongan menyeluruh, bahasa suluk bukan saja dapat dipelihara daripada keputusan, malah mampu dimartabatkan sebagai khazanah budaya yang bernilai tinggi demi generasi yang akan datang. Sekian, terima kasih.